Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وأحسن هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الأحباء ikhwan muslimin muslimat, marhaban bikum, hayyakumullah. Seperti biasa saya akan menjawab kali ini ada dua soalan. Satu tentang kayu kokah dan satu tentang Nur Muhammad. Tapi kalau saya sempat, saya jawab kedua-duanya. Tapi kalau tak sempat, saya menjawab yang kayu kokah dulu, insya-Allah. Saudara Abdul, bacakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kelebihan tasbih kayu kokah? Jawapannya tidak ada kelebihan. Kayu kokah sama seperti kayu-kayu lain. Cuma diceritakan bahawa kayu kokah ini digunakan oleh Nabi Nuh untuk membuat bahtera. Yang dikatakan bahtera Habib Nuh. Cuma orang-orang jahil, minta maaf kalau saya gunakan istilah ini, sering jadi mangsa. Penipuan-penipuan orang yang tamakkan dunia. Misalnya, berapa tahun yang lalu saya mengerjakan haji, saya pergi cari minyak wangi sebenarnya. Tapi masuk ke kedai minyak wangi itu ada dijual berbagai-bagai jenis tasbih. Jadi di offer kepada kami masuk dengan beberapa orang. Dia cakap ini baru datang, tasbih kayu kokah. Saya tanya berapa harganya. Kalau tasbih saja yang dia punya bungkusan dia, kotak dia eksklusif lah. Jadi dijual dengan harga 1,000. Tasbih tu, biji-biji tasbih tu, dia jadikan tasbih, dicantikkan dengan, biasalah, dijual dengan harga 1,000. Okey, kononnya ada kelebihan begitu dan begini. Kemudian ada juga butang baju. Butang baju pun lebih kurang harganya 1,000. Kemudian ada gelang. Gelang itu rantai, tak tahulah emas atau tidak, diselang-selikan dengan kayu-kayu yang diukir berupa kayu kokah. Saya tak tanya harganya itu sebab itu pakaian perempuan. Jadi kalau kita lihat, kayu kokah ni banyak cerita-cerita khurafat. Ya. Sebenarnya kalau kita bertasbih, kalau ikut sunnah, tak perlu beli biji-biji tasbih ni, misbah dalam bahasa Arab. Kerana kalau kita baca, asal-usul tasbih ini adalah daripada Majusi. Kemudian dibawa oleh orang-orang Nasrani, ketua-ketua agama Nasrani ke dalam agama Nasrani untuk berzikir, untuk mengira zikir-zikir mereka yang mereka amalkan. Begitu juga kalau kita lihat Shaolin misalnya, cuba tengok dia punya tasbih sebesar-besar buah duku. Dan saya pernah pergi ke Kuala Lumpur sana, di Batu Cave.
Subhanallah. Satu India tu jual tasbih satu karung. Sekali saya tanya harganya lebih murah daripada tasbih yang ada di Mekah. Jadi tasbih ini asalnya daripada Majus. Kemudian dibawa oleh Kristian ke agama mereka dan orang Islam meniru. Ataupun orang-orang Kristian ini bila masuk Islam dibawanya tasbih ni. Sebenarnya ada hadis-hadis yang menyuruh kita bertasbih pakai tangan. Adapun hadis yang mengatakan pakai biji tasbih, hadis-hadisnya adalah hadis-hadis palsu dan hadis-hadis terlalu lemah. Misalnya, hadis ni'mal muzakkir at-tasbih ataupun ni'mal muzakkir as-subha, tapi yang sahih as-subha. Diriwayatkan oleh Dalami, hadisnya maudhu'. Dijelaskan hadisnya maudhu'. Kenapa? Perawinya ada yang majhul, ada yang kadzab. Dan ulama hadis mengatakan hadis ini adalah hadis yang maudhu'. Saya baca lagi sekali. Ni'mal mudzakiru as-subha. Rawahu Dalami. Hadis ini adalah hadis maudhu'. Ini hadis palsu. Maksudnya, sebaik-baik berzikir adalah pakai biji-biji tasbih. Itu makna Melayunya. Hadis ini adalah hadis maudhu' kerana perawinya majhul. Ada yang mengatakan bahawa perawinya ada seorang yang kadzab, dikenali sebagai kadzab penipu. Kita boleh lihat penjelasan ini dalam Musnad Al-Firdaus. Ya, hadis ini ada tercantik di situ. Yang kedua, An Sa'id bin Abi Waqqas radhiyallahu an annahu dakhala ma'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam ala imra'atin wa baina yadayha al-hasa. Ada riwayat yang lain, wa baina yadayha nawa awil hasa. Maksudnya daripada Sa'id al-Khudri, daripada Sa'id bin Abi Waqqas radhiyallahu an, sesungguhnya dia telah bertemu dengan seorang perempuan yang mana pada tangan perempuan itu ada tasbih yang dibuat daripada hasah ni batu-batu kecil yang sebesar tai kambing. Jadi dia tusabbihu bihi. Dia bertasbih pakai biji-biji tasbih tadi. Qala Az-Zahabi majhul. Imam Az-Zahabi mengatakan fi Mizanil I'tiqad hadis ini majhul. Yakni tidak sahih. Begitu juga dalam At-Taqrib oleh Ibn Hajar. Ibn Hajar tidak mensahihkan hadis ini. Jadi hadis ini majhul, ataupun ada sebahagian ulama mengatakan hadis ini adalah hadis yang tidak sahih. Yakni dhaif. Ada yang mengatakan maudhu' langsung. Adapun hadis, apabila kita bertasbih, sebuah hadis an Abdullah bin Amr qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqidu at-tasbih bi yaminihi. Rawahu Abu Daud. Nombor hadisnya 1502. Dari Abdullah bin Amr berkata, aku melihat Rasulullah SAW bertasbih, ia mengira, ni mengira untuk bertasbih, biasanya dikira ya 33 antaranya. Biyaminihi, dengan tangan kanannya. Hadis ini menunjukkan bahawa Rasulullah SAW bertasbih tak pakai misbah ataupun tak pakai biji-biji tasbih itu. Dia bertasbih dengan tangannya, tangan kanannya, bukan tangan kiri. Jangan nanti nak kira 33 pakai tangan kanan, pakai tangan kiri. Tidak, Rasulullah SAW pakai tangan kanan saja.
pakai tangan kanan. Untuk mendapat 33 lepas solat tu, kita buat seperti ini. Mula daripada yang ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. Kita tak perlu keluarkan modal sampai 1,000. Ada khurafat tentang kayu koka ni. Khurafat kayu koka. Khurafat ni membawa kepada kesyirikan, saya akan jelaskan nanti. Ya, saya minta Saudara Abdul membaca buku yang diberikan kepada saya. Buku ni dah lama diberikan, disuruh saya komen. Jadi bila seorang tu bertanya tentang kayu koka, tentang buku yang diberikan kepada saya, inilah bukunya. Ya. Di dalamnya tentang perubatan, saya tak masuk campur. Dijadikan herba, daunnya, kayunya dan sebagainya. Kalau betul boleh dijadikan herba, silakan untuk kesihatan. Tetapi kalau nak dijadikan tangkal dan sebagainya, itu syirik. Jadi khurafat-khurafatnya banyak, nanti saya akan bacakan. Kedua, banyak hadisnya, tapi saya bawa 2 saja ya. Yang penting, kita tahu bahawa bertasbih jangan pakai biji-biji tasbih yang macam rantai itu. Yang 33 sudah disusun. Kerana asal biji tasbih ini memang confirm asalnya daripada Majusi. Kemudian ditiru oleh Nasrani. Kemudian dibawa ke Islam. Kita dilarang oleh Rasulullah SAW, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa menyerupai satu kaum, jadilah kaum tu. Jangan menyerupai ibadah mereka. Ada mengatakan apa salahnya Ustaz? Salahnya Rasulullah SAW menyuruh kita pakai tangan. Ada suruhan. Tak disuruh pakai biji tasbih beli sampai 1,000. Ada yang mengatakan, Ustaz, bapak saya beli ni kat Mekah, kayunya, dia tak cakap lah kayu apa. Katanya dah 7 kali bawa tawaf. Apa kena mengenai biji tasbih dengan tawaf? Ada mengatakan dah dikhatamkan satu Al-Quran. Siapa suruh? Mengkhatamkan Al-Quran, biji tasbih itu faham ke? Oh, barakah. Barakah itu daripada Allah, bukan daripada biji tasbih. Kalau siapa mengatakan barakah itu daripada biji tasbih, itu boleh membawa kepada kesyirikan. Na'udzubillah. Kemudian, fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, kata Rasulullah, wa aqidna bil anamil fa innahunna mas'ulat. Wal mustambaqat. Kalimah yang saya gunakan ni adalah kalimah pasar. Adapun kalimah dalam hadis ini, disebut di sini, waqidna bil anamil fa innahunna mas'ulat. Bertasbihlah dengan mengira dengan anamil, dengan jari-jari. Dengan jari-jari. Kerana nanti akan ditanya. Dan jari-jari ini menurut satu hadis riwayat Abu Daud, insya-Allah boleh kita semak nanti, dalam buku saya ada tulis. Jari-jari ini besok akan disuruh bercakap. Besok di depan Allah SWT, mulut saja tak boleh bercakap, yang lain boleh bercakap. Bagaimana? Kita jangan persoalkan. Qira'atuhu tafsiruhu, kalau ikut ulama salaf. Benda mati boleh bercakap. Kaset misalnya. Kita lihat dia boleh bercakap, boleh salin lebih baik daripada kita menyalin. Kalau itu boleh bercakap, tangan kita kalau kehendak Allah sampai masanya boleh bercakaplah. Jangan kita kenapakan, sebab hadis ni hadis sahih. Apa kata Rasulullah? Bertasbihlah kamu menggunakan tangan-tangan kamu kerana mas'ulat, yakni akan ditanya. Dan dia akan bercakap. Tapi kalau kayu koka yang kita beli 1,000, biji-biji tasbih yang beli berpuluh-puluh ringgit atau beratus-ratus ringgit, itu tak akan bercakap, kita tinggalkan dekat dunia. Kita tak akan bawa ke kubur. Kalau bawa ke kubur pun nanti akan hancur juga. Jadi kita bawa apa yang Rasulullah SAW sudah ajarkan kepada kita, bertasbih dah.
Kemudian kalau bertasbih, jangan mulut tak bergerak. Rasulullah SAW diketahui lepas sembahyang, dia berhenti, dia sudah habis bertasbih kerana janggutnya tak bergerak. Jadi bila janggutnya bergerak, bermakna mulutnya bergerak. Kalau mulut senyap aja, kita tak menggerakkan, ini tidak mengikut sunnah. Ya. Jadi, pernah kejadian ya, dalam buku saya dah masukkan, Ibn Mas'ud, dia melihat seorang pakai biji tasbih, maka dirampas, diputuskan. Tapi antum jangan buat seperti itu, antum siapa? Begitu juga dia pernah berjalan, dia nampak seorang lelaki menggunakan hasa. Hasa yakni batu kerikil untuk mereka mengira subhanallah, 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 alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu akbar. Apa yang dibuat oleh Ibn Mas'ud? Disepak dengan kakinya. Disepak dengan kakinya. Asar ini sahih. Jadi kita tak perlukan kayu, batu, apa saja untuk bertasbih. Jadi tasbihlah dengan tangan kamu. Jadi kalau nak tepat 3 saya dah ajarkan tadi. Bermula daripada sini, ya, kemudian teruskan, kemudian ulang lagi sekali dan nanti berhenti di sini. Jadi jumlahnya 33. Jadi ikhwan, kita disuruh berzikir. Memang untuk memudahkan berzikir itu bagi mereka pakai tasbih. Tapi kalau tasbih ini diambil, ditiru, kita beriktibar kepada majus, itu diharamkan. Jadi tasbihlah sebagaimana dicontohkan Rasulullah. Kerana Quran mengatakan qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Dalam apa saja bentuk ibadah, ikutlah contoh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW suruh pakai tangan, tapi yang antum beli biji tasbih bermakna suruh Rasulullah SAW dalam hadis Abu Daud di hadis sahih, antum tinggalkan. Sekarang, antum nak itibak kepada siapa? Itibak kepada Rasulullah SAW. Wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang diperintahkan Allah SAW ambil, apa yang dilarang tu tinggalkan. Yang melarang asar sahabat. Siapa Ibn Mas'ud? Ibn Mas'ud dipilih Rasulullah SAW sebagai khalifatul tafsir. Jadi orang sehebat ini, kita tak mau patuh, sedangkan kita disuruh mengikut manhaj salaf. Ibn Mas'ud seorang daripada kibarus salaf, kibarus sahabah, kibarul mufassir. Subhanallah. Kibarul ulama. Kita tak mau ikut apa yang diajarkan oleh Ibn Mas'ud, tapi kita ikut apa yang diajarkan oleh Majusi Nasrani. Ini bila saya cakap macam ni, besok dituduh Wahabi. Tengok Wahabi pakai tasbih masalah. Rasulullah SAW suruh tangan, mana satu kamu nak patuh. Kalau kamu benar-benar mencintai Rasulullah SAW, itu kamu ikut Rasulullah SAW. Kita misalkanlah, dulu kamu semasa bercinta. Kadang-kadang mak kamu suruh kamu tinggal, tapi kekasih kamu suruh kamu ikut kerana kamu sangat mencintainya. Sekarang, saya dah bincangkan, tidak beriman salah seorang kamu sehingga kamu mencintai Allah dan Rasulnya lebih daripada segala-galanya. Jadi, ayat tadi, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakanlah, ya Muhammad kepada kita ni semua, jika kamu benar-benar mencintai Allah, tentulah mencintai Allah, mencintai Rasulnya. Kata Rasulullah, fattabi'uni, ittiba' kepada aku, bukan ittiba' kepada majus. Saya bacakan hadisnya, man tashabba bi qaumin fa huwa minhum. Itu ibadah yang diamalkan oleh, memang orang bid'ah suka menunjukkan benda-benda seperti ini. Kalau kita tengok Quran sebelahnya tasbih gambarnya. Dia tengok orang kat Mekah pegang tasbih sedang berzikir dengan khusyuk. Patut bukan itu yang dikedepankan. Ya ikhwan, dikedepankan hadis-hadis seperti yang saya baca ni. Hadis apa? Antara hadisnya. Banyak hadisnya. Jadi saya ambil 2 saja. Saya baca lagi sekali. An Sa'id bin Abi Waqqas. Maaf bukan yang ini. Daripada Abu Daud. Kata Abu Daud, fi riwayatin, yakni fi riwayatin akhar, qala Rasulullah SAW, wa aqidna bil anamil, fa innahunna mas'ulat. Di hadis yang lain, ada tambahan.
Juga perkataan Rasulullah SAW. Maksudnya, kiralah anda punya tasbih bil anamil. Anamil ni maksudnya jari-jari ataupun potong-potongan jari. Kenapa? Fa innahunna mas'ulat. Kerana akan dia ditanya besok di akhirat. Apakah kamu bertasbih? Iya, tangan ini yang bercakap. Dia bercakap. Sebab dah dia mengatakan dia akan bercakap. Mulut kita dah tak boleh bercakap. Jadi ikhwan, adapun tasbih yang dibuat daripada kayu koka tadi, di sini khurafat kayu koka banyak. Saudara Abdul cuba baca. Khurafat ni membawa kepada syirik. Dengar elok-elok. Abdul ada pembesar suara. Di antara rahsia dan kelebihan kayu koka menurut pengalaman mereka yang telah memakainya adalah sebagai berikut. Mengikut pengalaman, bukan mengikut hadis, bukan mengikut Quran, pengalaman. Subhanallah. Apakah pengalaman ini dibawa ke makmal, ada eksperimen dan sebagainya? Cuma pengalaman. Qala wa qila. Dia ni bercakap. Kita tak pakai seperti ini. Okey, apa dia? Yang pertama, rumah yang memilikinya aman dari ancaman dan gangguan pelbagai jenis makhluk, insya-Allah. Bermakna ini tangkal. Ini tangkal. Kamu tahu tak tangkal ni? Banyak hadis-hadis yang melarang pakai tangkal. Saya bacakan. Di antara hadis diriwayatkan oleh Ibn Majah, ya, dalam bab at-tib, diriwayatkan oleh Ahmad dalam Musnad, diriwayatkan juga oleh Abi Daud dan banyak lagi perawinya. Innar ruka wat tamaima, ya, syirkun. Sesungguhnya jampi serapah ni yang tak diambil daripada Quran, tangkal, apapun jenis tangkal, wat tiwala tu, ya, ada satu syirkun. Jadi di antara yang disebut di sini, hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Ibn Majah, diriwayatkan oleh Ahmad, diriwayatkan oleh Abu Daud. Ibn Majah dalam bastib 352 nombornya, Ahmad dalam Musnad 3433, Abu Daud dalam bastib 3385. Jadi kata Rasulullah, jampi serapah ni, jampi mentera ni, yang bukan daripada Al-Quran, dari Quran Sunnah atau daripada hadis, begitu juga tangkal. Tangkal itu dikatakan syirik. Apa saja jenis tangkal? Nanti saya akan bacakan. Ya, tangkal, kata Ibn Mas'ud, walaupun dengan ayat Quran tetap dihukum syirik. Ulang lagi sekali. Tangkal walaupun daripada Al-Quran tetap syirik. Kerana Al-Quran bukan diturunkan untuk dijadikan tangkal. Kalau dibaca untuk ruqyah boleh. Sebab Allah mengatakan wa nunazzilu minas sama'i ma wa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Diturunkan daripada langit sebagai penawar, ya, dan rahmah bagi orang beriman. Jadi meruqyah dengan Al-Quran boleh. Tapi meruqyah melalui mentera-mentera yang saya tak tahu daripada mana, mungkin daripada setan, daripada dukun dan sebagainya, itu boleh membawa kepada kesyirikan. Yang jelas, hadis riwayat Tirmizi, An-Nasa'i, man 'allaqa tamimatan faqad asyraka. Siapa yang memakai atau menggantung tangkal, tak kira di mana, di rumah dia ataupun di mana-mana, maka dia sudah syirik. Makanya ulama salaf kita mengatakan kalau sebuah Quran digantung di atas pintu demi untuk menjadi tangkal, maka tetap syirik. Tapi ada orang mengatakan itu tak jadi masalah. Masalahnya syirik. Jadi hadis yang saya baca ini diriwayatkan oleh Tirmizi dalam bab tib 1987. An-Nasa'i, ya, 408. Begitu juga An Ibrahim An-Nakh'i qala Ibn Mas'ud,
ni peringatan. Dalam buku saya tentang sihir dan perdukunan, saya bawa sejumlah hadis-hadis yang melarang dan mensyirikkan, menghukum syirik siapa yang menggunakan tangkal. Tak kira tangkal ditaruh kat kereta, separuh taruh kat kereta, taruh di rumah, taruh di pejabat, taruh di kedai, taruh di mana saja. Apa tujuannya? Untuk sebagai pelindungan. Dia bukan minta kepada Allah. Dia bukan tawakal kepada Allah, tawakal kepada makhluk yang makhluk itu tak berdaya untuk melaksanakan apa yang kita jadikan dia wakil untuk menolong atau menolak bala dan sebagainya. Ini syirik. Ikhwan, syirik ini bukan main-main ya ikhwan. Syirik ni, kalau kena syirik akbar, kekal dalam neraka, tiada maaf bagimu. Kalau syirik asgar, kata Rasulullah, akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul khafi. Di hadis yang lain, asyirkul asgar. Sahabat bertanya, ma huwa ya Rasulullah? Dia katakan syirik asgar, ar-riya. Dan banyak lagi contoh-contohnya. Ada orang mengatakan, tangkal ini syirik asgar, tetap syirik. Syirik, sekecil-kecil mana pun, tetap lebih besar dosanya daripada berzina, mencuri dan sebagainya. Allah dah mengancam orang melakukan kesyirikan. Jadi syirik, wala tusyriku bihi syai'an, ayat Quran dan hadis. Jangan kamu buat syirik walaupun sekecil-kecilnya. Syirik dalam bahasa Arab saya dah bincangkan tempoh hari kan. Yang paling kecil apa? Dijelaskan dalam Al-Quran. Tak tersembunyi daripada Allah. Yang besar atau yang kecil yang di langit dan di bumi. Yang paling kecil pun tak boleh tersembunyi daripada Allah. Apa yang paling kecil? Misqala zarrah. Tapi ayat ini mengatakan yang lebih kecil pun Allah tahu. Apa yang lebih kecil? Sekarang istilahnya atom, proton, neutron. Yang paling kecil sekarang, apa dikatanya? Nukleus. Sekecil itu pun Quran dah cerita dalam Al-Quran, tak tersembunyi daripada pengetahuan Allah, dan kita tidak boleh buat syirik walaupun sekecil itu. Syirik dalam bahasa Arab kecil, halus, tak nampak, tapi benda itu ada. Seperti saya misalkan, kata Rasulullah, syirik itu tersembunyi sebagaimana bekas tapak semut hitam, bekas tapak semut hitam yang kecil berjalan di atas batu yang hitam di malam gelap gulita. Kita tak nampak, tapi benda itu ada tak? Subhanallah. Ikhwan, apa kata Ibn Mas'ud ni? Ini asar Ibn Mas'ud. Dia seorang salafi, seorang kibarul ulama, kibarul sahabah, kibar min ulama tafsir, an Ibrahim an-Nakhi qala Ibn Mas'ud, kanu dimaksudkan ashabur Rasulullah SAW yakrahuna at-tamaim. Yang mana para sahabat Rasulullah SAW yakrahuna at-tamaim. Karahiyah ni adalah karaha tahrimiyah. Karaha tahrimiyah. Kerana hadis-hadis sebelumnya membawa kepada kesyirikan. Syirik apa hukumnya? Apakah syirik main-main? Cuba lihat, katanya sama ada minal Quran atau ghairul Quran. Semua ini boleh membawa kepada dosa syirik, sama ada minal Quran atau ghairul Quran. Kata Ibn Mas'ud, sama ada tangkal anta ni tamaim, tangkal anta daripada Al-Quran ataupun bukan daripada Al-Quran. Walaupun hanya satu ayat daripada Al-Quran, kalau diceritakan tangkal tetap syirik. Ini dijelaskan ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad atau asal diriwayatkan oleh Ahmad dalam Musnad 18050 dia punya nombor. Tirmizi dalam At-Tib 1988. Kemudian di hadis yang lain, man allaka tamimatan faqad asyraka, riwayat oleh Ahmad dan banyak lagi perawinya dalam Musnad. Siapa yang biasanya gunakan bahasa allaka kerana digantung. Tapi mungkin
Kayu koka tadi digantung di rumah atau diletak di mana? Saya dah jelaskan ya, walaupun diikat di pinggang, di lengan, di leher, dalam songkok, dalam tali pinggang. Sekarang orang masukkan dalam tali pinggang. Jadi bila pakai tali pinggang itu sentiasa ada tangkalnya. Dia orang dah serahkan saya, kalau tengok video saya tunjukkan berbagai-bagai tangkal di dalamnya. Saya tunjukkan. Kita pernah buat satu daurah, tangkal tu 4 ke 5 meja. Berapa goni anak saya bawa? Tanyalah, ni Abdul pernah dekat depan. Sampai muslimah takut nak pergi kawasan tangkal tu. Memang separuh tangkal tu bukan benda yang baik. Daripada head, daripada itu dan sebagainya. Jadi ini adalah perbuatan syirik. Jadi kalau kata Ibn Mas'ud, tangkal tetap syirik walaupun daripada ayat Quran, bagaimana daripada kayu kokah? Jadi yang pertama tadi baca semula Abdul. Rumah yang memilikinya aman dari ancaman dan gangguan pelbagai jenis makhluk. Ya ni setan. Yang disihir tak masuk. Siapa yang mengira setan? Ini kita boleh mengatakan seperti itu sebab berbagai-bagai makhluk yang mengancam kita adalah setan. Kerana setan kata Allah SWT, adu mubin. Fattakhiduhu aduwa. Dia musuh kita. Jadi tangkal ni boleh bawa kesyirikan. Dia suka kalau kita main tangkal sebab kita dah syirik. Kita dah jelaskan syaitan ni bila menghadap iblis, dua disuruh. Satu, jadikan Bani Adam ni syirik. Kedua, jadikan Bani Adam ni bercerai-berai. Ini ada kaitan dengan syirik cerai-berai ni. Kerana bila orang dah tak suka dengan bininya atau lakinya, dia pergi dukun syirik, saya dah bincangkan. Kemudian dikasihlah apa guna-guna dan sebagainya. Guna-guna dalam bahasa Arab tu at-tiwalah. Tadi ada hadisnya, saya lupa nak baca. Ataupun saya baca hadisnya. Kata Rasulullah SAW, inna ruka wa tamaima wa tiwala syirkun. Maksudnya, jampi menteri yang bukan daripada Al-Quran, tangkal dan guna-guna, termasuk guna-guna lah itu syirik. Subhanallah. Jadi guna-guna dua, satu guna-guna supaya suaminya tinggalkan dia, ceraikan sebab dia dah tak suka, ataupun sebaliknya, ini boleh bawa pada syirik. Ramai orang yang tidak tahu. Oh ini apa? Kata dulu popular dengan minyak senyonyong ya. Ataupun minyak pengasih. Ini syirik ke ikhwan yang main-main. Sampai ada orang tanya dengan saya nasi kangkang apa hukumnya. Apa tujuannya? Ini satu daripada cara sihir. Main sihir haram. Ini kalau orang dijelaskan di satu kuliah tentang perdukunan sihir dan sebagainya, saya bersedia insyaAllah. Kalau ada yang minta. Ikhwan, jadi biji-biji tasbih daripada kayu koka tak beri manfaat sedikit pun. Malah itu hukumnya haram. Kerana menyerupai Yahudi dan menyerupai Nasrani dan Majusi. Begitu juga Ibn Mas'ud sepak biji-biji tasbih ni. Ibn Mas'ud merampas daripada seorang putuskan biji-biji tasbih ni. Bermakna larangan kan? Kalau diistilahkan ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum, ini bukan istilah, ini Al-Quran. Ta'ala kepada Allah, ta'ala kepada Rasul dan ulil amri. Ulil amri adalah ulama. Kalau kita disuruh tanya, sekarang kalau persoalan ini muncul, jadi kita disuruh tanya kepada siapa? Fas'alu ahli dzikir. Ahli dzikir, ahli Quran. Ibn Mas'ud itu seorang penafsir yang dipilih Rasulullah SAW. Dia mengatakan, Quran ni walaupun satu ayat dijadikan tangkal tetap syirik. Kerana Quran tujuannya bukan untuk dijadikan tangkal. Jadi kalau ada dukun misalnya mendengar apa yang saya sampaikan, ini kebenaran. Jadi fas'alu ahli dzikri, kerana kalau kamu dah buat ni semua, tanyalah kepada pakarnya. Siapa pakarnya? Ahli Quran terutama, ulama. Kalau dikatakan tak boleh, tak boleh lah. Kalau Ibn Mas'ud sepak ni semua, putuskan, bermakna tidak boleh. Oh, antum katakan boleh, antum lebih hebat daripada Ibn Mas'ud? Ustaz saya mengatakan boleh? Subhanallah. Makanya kalau orang tak ada manhaj, maka katakan boleh.
Kalau ada manhaj kita adalah manhaj salaf. Salaf, kibarus salaf di antaranya adalah Ibn Mas'ud. Manhaj kita adalah manhaj salaf. Subhanallah. Kata Rasulullah yang tak ikut salaf ni akan berpecah. Sataftari ummati ala 73 firqah kulluha finnar ilal jamaah. Jamaah siapa? Ibn Mas'ud sendiri mengatakan al-jama'atu ma wafaqal haqq wa in kunta wahdak. Ibn Mas'ud yang menafsirkan. Dan Ibn Mas'ud menggunakan ayat Quran untuk memperkatakan tentang jamaah. Jadi kita berjamaah dengan siapa? Kita berjamaah dengan kibarus sahabah. Orang yang paling beriman di antara orang-orang yang kita tahu. Lihat ayat Quran yang sering saya baca, wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum. Disuruh kita walladzina tabauhum. Disuruh kita khabariyah, insya'iyah, tapi ini adalah suruhan. Disuruh kita ittiba' pada mereka. Ikhwan, masih tak lari bab tangkal ni. Begitu juga, wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda. Siapa yang menentang Rasul setelah dia datang kepadanya petunjuk, wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin, kemudian dia ittiba' kepada jalannya orang-orang yang tak beriman. Ingat, ayat ini mengatakan wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin. Dia menentang Allah, menentang Rasul, yakni menentang ulama-ulama yang menjadi pewaris Nabi. Kemudian dia ikut jalannya, bukan jalannya mereka ni. Bukan jalannya Nabi, bukan jalannya para sahabat, bukan jalannya salaf. Sebab disebut wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Allah mengatakan akan dibiarkan orang ini sesat sesatnya dan akan disumbat ke api neraka akhirnya. Nauzubillah. Jadi kalau tangkal ini boleh menyebabkan neraka, kenapa dipakai? Kalau tasbih dilarang Rasulullah, kalau kita mencintai Rasulullah SAW, dilarang. Oh, ini yang melarang Ibn Mas'ud. Tapi kata Rasulullah SAW, al-ulama warisatul anbiya. Ulama, paling ulama di antara yang dekat kepada Rasulullah, anak budak Rasulullah SAW adalah Ibn Mas'ud. Al-ulama warisatul anbiya. Innal anbiya alam yuwarithu dinaran wala dirhaman, walakin yuwarithul ilma. Ulama ini Rasulullah SAW tidak mewariskan dirham, dinar, dirham, tapi mewariskan ilmu. Maka kita disuruh ambil. Ya ikhwan, asar tadi adalah asar yang sahih. Tidak boleh pakai tangkal, walaupun dia boleh pakai ukar dan sebagainya. Okey, yang kedua Abdul, apa dia? Anak menangis, tidak dapat tidur. Letak di bawah bantal atau rendam ke dalam air lalu diberi minum. InsyaAllah akan tidur. Kalau rendam di dalam air, dia mungkin dimulakan zat apa-apa yang mungkin boleh menenangkan jiwa dan perjalanan darah sebagainya, tak masalah. Tapi kalau letak di bawah tangkal, di bawah bantal, lapisan bantal tu sampai ke telinga ataupun ke kepala anak tu, apa khasiatnya? Ini tujuannya juga tangkal. Mafhumnya tangkal. Faham insyaAllah. Baca seterusnya, supaya tak membawa masa. Jika sekiranya dipakai pada tubuh badan, insyaAllah akan terhindar dari binatang liar atau berbisa. Subhanallah. Bermakna kalau nak pergi hutan, ya, pakailah. Bermakna binatang liar ni akan takut kepada kita. Ya, kau jangan main-main. Nanti antum cuba pergi dalam zoo tengok rimau, nak main-main dengan rimau sebab rimau takut dah pakai kayu kokak. Jangan. Ini satu penipuan. Tak ada apa-apa kayu kokak ni sebenarnya. Kebetulan dalam sejarah dijadikan bahtera kapal Nabi Nuh AS. Itu saja. Okey, teruskan. Yang keempat, sekiranya memakai ketika orang hendak menyusahkan kita, insya-Allah mereka tidak akan terdaya. Lihat, kan tangkal. Mungkin kalau nak dibunuh pekebal. Kita kalau pakai benda ni, kita nak lawan dengan orang, orang tak berdaya lawan dengan kita. Ini tangkal. Cuba lihat. Kalau ini bukan tangkal, apa lagi kita nak istilahkan? Pelindung.
penghijab, pagar, itu istilah-istilah yang diberikan maksudnya tangkal. Kita jangan tertipu. Teruskan. Ada lagi? 5. Menurut sejarah yang berlaku di negara jiran, pembebas-pembebas di 4 wilayah telah membawanya bersama semasa berperang, lalu mengakibatkan pandangan musuh menjadi kabur dan pemakainya beroleh kemenangan. Alhamdulillah. Cuba tengok. Besok orang gunakan untuk nampak bank. Sebab apa? Pegawai bank tak nampak. Ini semua cerita-cerita qala wa qila yang tak ada bukti. Ini cerita-cerita datangnya daripada ilhamus syaitan. Ingat, al-wahyu wahyain. Al-wahyu minar rahman, yakni Al-Quran, dah tak turun lagi, al-wahyu minas syaitan. Wahyu daripada syaitan adalah ilham-ilham seperti ini. Maka kita na'udzubillah daripada syaitan, bukan ikut langkah syaitan. Jadi ikhwan, itulah tentang kayu kokah. Apa lagi tentang kayu kokah? Teruskan. Yang terakhir, dalam keadaan yang amat terdesak, logam panas yang pantas kilat lagi bahaya, insya-Allah tidak akan memudaratkan pemakainya yang beriman dan beramal soleh. Allahu Akbar. Dia ditopengkan, dikelabui dengan amal soleh. Ikhwan, saya cakap terus terang. Dulu kat Bukit Timah, ada kawan-kawan saya, orang-orang Boyan ni, maaf kepada bangsa Boyan ni, bukan saya nak hina. Ada satu guru silat. Jadi, ini cerita benar, ikhwan. Ini pengalaman saya. Saya sekolah Junaid pada masa itu. Jadi, sekolah Junaid ni, paling ramai daripada Bukom, Pulau Bukom. Pada masa itu Pulau Bukom jadi penempatan kebanyakannya orang Boyan. Tanyalah. Jadi satu hari dia ajak saya main pencak silat. Katanya pencak silat ini kalau kita ikut guru kita, kebal. Dan kita kalau jalan kat satu tempat, dalam keadaan bahaya, orang tak nampak. Apa pengerasnya? Pengerasnya duit lah. Yang kedua, dia minta saya beli ayam selasih. Tahu ayam selasih? Ayam hitam tu. Semua hitam, dagingnya pun hitam. Mangkuk putih. Mangkuk putih. Limau nipis. Bunga 7 jenis. Kenapa 7 jenis? Sebab katanya langit 7 lapis, bumi 7 lapis, hari pun 7 hari. Jadi bila saya belajar, lepas 3 bulan, disuruh saya beli benda ni. Ini pengalaman saya. Kemudian disuruh beli kain putih. Jadi menghadap, bukan menghadap kiblat, membelakangi kiblat. Bila malamnya, malam Jumaat. Bila waktunya? 12 malam, jam 12 malam ke atas. Jadi setelah saya membayar pengerasnya, kemudian membaiatnya, ini pencak gayung, silat gayung. Maka dijampin entah apa dibaca saya tak tahu, dipotong limau nipis tu. Sebab ada limau nipis kat mangkuk putih tu ditaruh air dipotong limau nipis. Saya tak tahu, saya tak dapat baca, tapi dia komik ni. Jadi 3 biji limau nipis dah dipotong, dituang kat air 1 baldi yang ada 7 jenis bunga ni. Dituang. Kemudian saya disuruh salin baju pakai kain putih tadi tu. Mandi bukan menghadap kiblat, tak boleh menghadap kiblat. Yang pertama, Tok Guru siram. Yang kedua, Tok Guru siram. Yang ketiga, Tok Guru siram, kemudian kita habiskan. Lepas tu, sembelih ayam selasih. Pada malam tu juga, disuruh cari, sebab sebelumnya disuruh survey, tempat yang paling mengerikan. Hutan ke, tempat belukar ke, lorong-lorong yang gelap dan sebagainya. Tapi biasanya disuruh buang di mana? Di belukar-belukar ataupun di hutan. Kemudian pergi kita dah pastikan, sebab siang kita dah survey, dah pastikan bila malam betul-betul gelap, pusing,
campak ayam setelah itu jangan pandang belakang. Itu sebab ada satu filem jangan pandang belakang, ni kerja dia orang. Jadi bila dah mandi semua, bila dah baiat semua, kita main keris-keris betul. Parang-parang betul. Kalau kena memang tembus lah. Cuba tengok. Apa pengerasnya? Tangkal. Apa ni? Pelindungnya tangkal, dikasih kita tangkal. Tapi sekarang saya dah buang semua. Jadi ikhwan, ini kerja syaitan. Itu pengalaman saya. Kita disuruh belajar pertahankan diri, tapi bukan ambil tangkal-tangkal ruqyah yang khurafat ni. Itu satu. Apabila saya dengar bahawa ini syirik dan sebagainya, sembahyang pun dah tak wajib lagi dan sebagainya, maka saya terpengaruh dengan satu tarekat pula. Dan tarekat ni, saya ada bukti bahawa saya masuk tarekat tu, saya membaiat, saya ada kadnya. Kalau ada yang nak bertanya tentang tarekat ni, siapa tarekat ni, dan tarekat ni sudah diharamkan di Malaysia, dan ketuanya pun kena tangkap dulu. Ya, tarekat apa, nanti saya akan jelaskan, di penjelasan akan datang. Tarekat ni sangat bahaya. Dia juga saya tertarik kerana kebal. Ini tak boleh tinggal sembahyang, tak boleh tinggal puasa. Banyak sembahyang sunat, sembahyang duha, sembahyang qiyamul lail. Kalau boleh jangan makan daging. Daging berpengaruh katanya. Jadi kita makan apa? Makan yang tak ada daging, ikan pun tak boleh. Tapi bila saya ke Mekah, saya bertobat di tangan Syekh. Saya tulis surat ke ketua pertubuhan ni. Tapi dia tak boleh terima. Dan saya dilucurkan daripada ahli, tapi kadnya saya masih simpan. Jadi ikhwan, kalau cerita kayu koka, khurafat kayu koka banyak. Tapi tak tertulis, yang tertulis saya bawa ke depan. Cerita pasal kayu koka. Malah orang Arab yang jual kayu koka, dia jual minyak wangi, tapi jual kayu koka. Kalau dia cerita tentang kelebihan kayu koka ni, subhanallah. Ini semua khurafat yang membawa tahayul, membawa pada syirik. Jadi tidak ada kelebihan kayu koka. Siapa yang ada biji-biji tasbih ni, saya nasihatkan supaya tidak menyerupai Majus ataupun menyerupai orang-orang Nasara. Rasulullah SAW suruh apa dia? Disuruh kita bertasbih anamil dengan jari-jari kita. Kenapa kata Rasulullah SAW? Kerana ini besok adalah mas'ulat, akan ditanya. Dan ini semua akan bercakap. Rasulullah SAW suruh pakai apa? Pakai tangan. Yang kamu beli biji tasbih, separuh dihadiahkan kat masjid, taruh kat depan. Saya nasihatkan yang simpan biji tasbih, buang. Buang, putuskan. Sebab Ibn Mas'ud putuskan. Kalau tadi putuskan, dikutip dengan orang, nanti orang pakai. Putuskan. Ulang lagi sekali. Ad-dinun nasihat. Agama itu nasihat. Qala lillah wali rasul liman. Qala liman qala lillahi wali rasulihi wali a'immatil muslimin wa ammatihim. Agama itu nasihat. Kerana Allah. Diambil daripada kitab Allah. Untuk Rasulullah SAW. Yang ini diambil daripada kitab-kitab yang sudah diperuntukkan oleh Rasulullah SAW. Untuk siapa? Untuk pemimpin. Dan untuk orang awam. Jadi nasihat saya, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul. Rasulullah SAW suruh, qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah. Rasulullah SAW, hadisnya saya baca tadi, hadisnya sahih. Rasulullah SAW bertasbih menggunakan jari-jarinya. Dan disuruh pula kita menggunakan jari-jari kita. Kerana di akhirat besok ini akan bercakap. Kalau ini juga dikatakan Wahabi, sebab bila saya cerita seperti ini,
Seorang sahabat balik, terangkan dengan maknya, terangkan dengan bapaknya, kata bapaknya, ini ajaran Wahabi. Confirm Ustaz kau Wahabi. Tasbih ni apa kena mengena dengan bid'ah? Ini kan mudahkan kira. Apakah Rasulullah SAW mengajar tak mudah? Jangan tasyabuh dengan Yahudi, Nasrani, Majusi. Man tasyabbah biqaumin fahuwa minhum. Jadi ikhwan, ini nasihat saya. Jadi tidak ada kelebihan kayu kokah. Siapa yang ada simpan kayu kokah, sadduz zarai, tutup pintu-pintu boleh bawa kesyirikan, lebih baik buang. Tak kira lah yang butang ke, yang gelang ke, apa lagi? Katanya, Ustaz, saya tak percaya, tak boleh, tapi apa? Boleh jadikan butang kan manfaat. Engkau tak percaya, tapi besok anak engkau lain. Ini pusaka bapa aku atau datuk aku. Tentu baik. Dengar pula cerita-cerita khurafat. Kamu nak selamatkan keluarga kamu daripada kesyirikan. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Selamatkan diri kamu dan keluarga kamu daripada neraka. Maka sadduz zarai. Apa sadduz zarai? Tutup pintu-pintu yang boleh membawa pada kesyirikan. Ini boleh membawa pada kesyirikan, kita buang. Sekali lagi ya. Ini bukan fatwa Wahabi. Saya tak sebut nama Muhammad Wahab. Ini fatwa daripada Ibn Mas'ud. Ini hadis daripada Rasulullah SAW. Kalau berdegil juga, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Besok komen-komen inilah Wahabi. Semua tak boleh, semua tak boleh. Saya katakan tak boleh kerana dalil. Kalau boleh, saya tak kacau. Saya diamanahkan supaya menyampaikan ni. Dan kita semua diamanahkan oleh Allah. Betul kan? Amar makruf nahi mungkar kerja ustaz ke? Kerja kita semua. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kamu sebaik-baik umat, khair ummah. Nak jadi sebaik-baik ummah? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Memang suruh dengan ma'ruf ni macam jamaah tabligh tak jadi masalah. Cuba larang yang munkar. Tak kena je Wahabi. Kalau Ibn Mas'ud dikatakan Wahabi, hatta mungkin Rasulullah SAW pun dikatakan Wahabi. Rasulullah SAW mengatakan kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Ini kerja Wahabi. Baca itu saja. Kita menyampaikan dari Rasulullah SAW. Dituduhnya Wahabi. Tak je langsung bermakna datangnya sumbernya daripada Rasulullah SAW. Kalau dikatakan ini Wahabi, hadis Wahabi, Wahabi tak ada kerja lain. Kullu bid'atin dalalah, kullu bid'atin dalalah. Ini hadis ya ikhwan. Hadis Muslim. Kalau kamu tak boleh terima, kamu tuduh Wahabi, tak je langsung, sumbernya daripada mana? Sumbernya daripada Rasulullah SAW. Sumbernya daripada Sadiqul Masduq. Tapi kamu katakan ini Wahabi tak ada kerja lain, kullu bid'atin dalalah, kullu bid'atin dalalah. Itu dah bagus kita bacakan hadis ni. Kamu tak sudi baca, kita yang akan membacakannya. Saya rasa sampai di situ dulu. Adapun isu yang kedua tentang Nur Muhammad agak panjang. Kalau ringkas-ringkas nanti masalah. Mula orang mengatakan, terutama orang-orang tarekat Sufi ni, yang katakan ini Wahabi. Nur Muhammad pun tak percaya. Nur Muhammad adalah hadisnya palsu. Nur Muhammad tidak ada hadis yang sahih. Ini sebagai iklan bahawa saya akan jawab. Tengoklah kalau besok saya ada masa, Abdul ada masa, saya akan memperkatakan tentang Nur Muhammad. Syekh, Nur Muhammad ni, ya ikhwan, Nur Muhammad ini boleh membawa kepada kesyirikan. Bagaimana boleh membawa kepada kesyirikan? Ya, ikuti nanti apa yang akan saya sampaikan. Saya sudahi. Aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum.